Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khaizan bin Azlan. Saya berasal daripada Al-Ustah, Kedah. Dalam HANS saya sudah terlibat lebih kurang 5 tahun, termasuk tahun ni lah 2021. Kerana HANS dia ditubuhkan seawal pada tahun 2016 dan saya terlibat seawal penubuhan itu. Apa yang memotivasikan saya untuk terlibat dalam HANS adalah saya sendiri suka untuk tambah nilai kehidupan orang lain, membantu orang, tambah kegembiraan dalam hidup mereka. Jadi dengan itu saya tak langsung ia memberi kepuasan dalam diri saya. Kami ada 3 orang, iaitu pada awalnya, peringkat awal untuk brainstorm penubuhan HANS ni pada mulanya adalah Jamil Syafiq sebagai pengurusi kami, kemudiannya Puan Nora sebagai memegang jawatan sebagai timbalan pengurusi, dan kemudiannya Cik Puan Sakinah sebagai setiausaha, dan kemudiannya yang keempat adalah Puan Azila sebagai penasihat kami. Okey, fokus HANS ada 3, iaitu pendidikan, community project, yang ketiga adalah people development ataupun pembangunan manusia. Okey, yang pertama pendidikan itu fokus kami adalah untuk membantu mereka yang memerlukan untuk tambah baik tahap pendidikan mereka. Kami tak nak anak-anak Malaysia ini tertinggal dalam aspek pendidikan negara. Okey, contohnya apa yang kami buat dalam aktiviti untuk skop pendidikan ni, kami buat tuition percuma, kami buat kelas mengaji percuma. Itu antara dalam skop pendidikan. Kemudian dalam skop community project, kami banyak kolaborasi dengan kawasan setempat, dengan rumah anak yatim, dengan sekolah. Seperti contoh di sekolah macam kami buat sudut bacaan untuk sekolah tersebut. Kami sponsor barang-barang, kami buat cat, kami cat kawasan tu, bersihkan, kami letak buku, kami beli sumbangan buku pada sekolah tersebut. Dan kemudian contoh, dan ketiga, people development, kami buat talk, kami buat kursus, kami buat seminar untuk develop personality. Okey, ada 3 cara HANS buat dapatkan dana. Yang pertama adalah daripada crowdfunding. Contohnya HANS ada buat projek, okey, kemudian HANS akan wawarkan dan di media sosial, grup WhatsApp dan sebagainya, dan kemudian orang yang berminat mereka boleh sumbangkan terus masuk dalam akaun HANS. Itu untuk crowdfunding. Yang kedua adalah corporate. Okey, HANS juga bekerjasama dengan beberapa syarikat korporat untuk fund projek-projek HANS. Okey, yang ini tak tetap lah. Okey, dia bergantung pada projek itu sendiri. Jika projek itu minat untuk syarikat korporat itu minat untuk fund, dan mereka akan fund. Okey, jika tidak, biasanya kami akan guna crowdfunding tu. Okey, yang ketiga adalah jualan. HANS juga buat aktiviti jualan untuk tingkatkan lagi dana HANS. Sebagai contoh, HANS buat jualan baju-baju bandel. Okay, baju-baju bandel ni, daripada keuntungan yang HANS dapat, HANS akan jadikan sebagai modal untuk program-program akan datang. Okey, banyaknya sumbangan HANS ni akan pergi kepada golongan asnaf lah. Okey, yang 8 golongan yang layak terima zakat. Okey, itu adalah golongan yang layak mendapat bantuan daripada HANS. Okey, tapi itu secara general. Tapi secara yang yang kami banyak bantu adalah, okey, sebelum MCO kami banyak buat projek dengan golongan-golongan asnaf untuk anak-anak mereka. Okey, anak-anak mereka yang kecil-kecil ni, umur remaja dan kanak-kanak ni, kami bagi mereka pendidikan, kami bantu di sudut pendidikan,
kami bagi bantu di sudut kewangan sikit, untuk persekolahan dan sebagainya, dan kami bagi dia di sudut motivasi, supaya mereka termotivasi untuk belajar dan memajukan diri mereka, supaya mereka dapat tambah baik kehidupan keluarga mereka akan datang. Dari sudut accountability-nya, secara ringkasnya, bila Hans dapat dana daripada orang ramai, crowdfunding, daripada sumbangan korporat, daripada jualan yang Hans jalankan, ia akan masuk dalam satu account, account Hans ni. Kemudiannya selepas sudah terkumpul, Majlis Tertinggi Hans akan berbincang tentang allocation bajet-bajet untuk setiap program. Kemudian bila sudah dapat kata putus dan sebagainya, kita akan keluarkanlah duit tu ikut projek yang. Bagaimana kami nak bagi tahu bahawa NGO kami dalam menjalankan amanah adalah dengan pertama, kami wawarkan dengan di media sosial. Di Facebook, di Instagram, kami wawarkan setiap aktiviti kami. Dan itu khusus untuk crowdfunding lah. Dan kemudiannya untuk sumbang korporat ni, biasanya kami akan bagi laporan kepada mereka. Kami akan buat selepas satu projek, kami akan buat laporan dan kami akan berikan kepada mereka dan kami bagi sijil penghargaan. Jadi itulah antara cara kami supaya mereka tahu ke mana duit pergi mereka. Duit mereka pergi ke mana. Setiap tu kami akan buat laporan. Jadi itulah untuk crowdfunding dengan duit sumbangan daripada korporat. Cabaran Hans menguruskan duit ni kebiasaannya tak ada sangatlah. Biasanya bila contohnya Hans buat program, barulah Hans akan wawarkan sumbangan tu, duit sumbangan, mohon sumbangan crowdfunding dengan corporate funding tu. Contohnya Hans buat projek shopping raya untuk golongan asnaf, anak-anak asnaf. Apa yang Hans akan buat? Hans akan buat proposal, akan bagi kepada syarikat-syarikat corporate ni untuk fund projek ni. Dan dalam masa yang sama, Hans akan buat crowdfunding. Jadi syarikat corporate akan, bila dia minat dengan program ni, dia akan bagi. Dan crowdfunding pula kita bawakan di media sosial, dan mereka minat, mereka akan bagilah. Antara cabaran lain dan NGO adalah mencari golongan yang betul-betul memerlukan. Kerana ada setengah orang, mereka suka mengambil kesempatan. Mereka suka menampakkan diri mereka lemah, daif, kesian, supaya orang bantu mereka. Wahal mereka sihat walafiat, mereka boleh berubah hidup mereka sebenarnya. Cumanya mereka tak nak, mereka malas. Jadi mereka nak dapat kesian supaya dapat sumbangan. Cabaran Hans di musim pandemik ni adalah pertama, kita tak dapat retas negeri untuk buat program. Tak dapat retas daerah atau negeri untuk buat program. Jadi aktiviti-aktiviti yang melibatkan ramai orang ni kita tak dapat buat lagi. Macam share to care, program motivasi untuk polish pewatakan dengan minda budak-budak anak-anak asnaf ni, kami dah buat. Termasuk program shopping raya yang melibatkan 20 ke 30 anak-anak asnaf ni, kami tak dapat buat. Jadi program ini terpaksa digantikan program lain yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Antara success story lah yang kami boleh katakan kejayaan kami adalah memasukkan seorang tu ke sekolah. Kerana ada seorang budak ni, dia sudah lama tak bersekolah, dan setelah kami pujuk dia, kami bantu dia, keluarga dia, dan akhirnya dia terbuka kembali untuk bersekolah. Dan alhamdulillah kami tolong dia dari sudut proses kemasukan sekolah tu balik. Dan alhamdulillah
bagi kami ia ada satu kejayaan lah, sebab pendidikan sangat penting bagi kami. Sebab bagi kami pendidikan tu adalah yang akan mengubah kehidupan seseorang. Ia perlu ditambah baik dari masa ke semasa, terutamanya dari sudut accountability setiap NGO tu. Kerana NGO ini ada sebuah badan yang di bawah RS dan ia memainkan peranan yang sangat penting dalam membina tamadun masyarakat yang baik. Okey, caranya adalah dengan memastikan setiap NGO menghantar report mereka setiap tahun, dan audit report mereka setiap tahun, dan menghantar laporan aktiviti mereka kepada ROS. Harapan saya supaya ramai lagi sukarelawan sanggup untuk turun padang membantu golongan kanak-kanak, remaja-remaja, ibu-ibu tunggal yang sedang dalam kesepitan. Sama-sama kita membantu memberi nilai tambah dalam kehidupan mereka. Mana tahu sebab kita, kehidupan mereka berubah dan satu hari nanti mereka juga dapat membantu orang lain. Semoga amalan kita semua diterima Allah. Amin.